Bayangkan Syukur dengan Oriela OKU boleh bayar PTPTN habis. Dan duit PTPTN tu pula digunakan untuk memulakan perniagaan. Gua sedut tu lah kan. Hai, Assalamualaikum. Aku sekarang ni dengan Brother Syukur ni. Brother Syukur ni orang Melaka. Orang Sungai Udang. Sungai Udang. Anak askar. Anak askar tu. Orang kalau Sungai Udang ni semua anak askar kan. Dia dekat dengan kampung bini aku lah, dekat Masjid Tanah tu. Kau umur berapa Syukur? Sekarang 36. Sebenarnya aku nak jumpa Syukur ni sebab aku macam terpana sebab dia punya usaha dia. Aku rasa dia ni boleh jadi satu inspirasi untuk semua orang lah. Inspirasi kerana dia juga berjaya jadikan diri dia yang kurang upaya tapi boleh buat perniagaan. Dengar menyaga satu Malaysia tu. Saya buat bisnes membekal dalam masa kapet office, kapet surau, kapet masjid, kapet rumah. Seluruh Malaysia lah kita pasang. Kapet terbang tak ada? Kapet Macam piramidi tu boleh terbang. Ketika terbang. Zam Allah kazam. Kapet terbang. Kan? Tak ada. Tak ada. Kalau ada kapet terbang aku order sekarang. Okey, saya nak tanya sikit lah. Dulu bila yalah dilahirkan begini, pernah tak terfikir macam alamak macam mana masa depan aku, pernah tak fikir? Okey, sebenarnya saya masa mula-mula dulu, masa kecil lah, 4-5 tahun sebenarnya Datuk. Saya seorang yang sangat pemalu. Saya tak suka jumpa orang, tak suka nak bercakap dengan orang. Saya tak nak keluar rumah. Orang datang rumah saya pun saya menyuruh masuk dalam bilik. Sebab saya tak boleh terima lah kelahiran saya. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Saya nampak lah perbezaan diri saya dengan adik-beradik saya, dengan orang lain. Kenapa awak seorang je macam ni? Okey. Kenapa saya lahir macam ni? Okey. Saya macam memberontak kan, stres. Walaupun masa tu kecil lagi lah kan. Dia dah faham lah, ada perasaan dah faham kan. Masa tu kita dah faham. Saya anggap kehidupan saya akan duduk kat rumah, akan keluarga akan jagalah sampai bila-bila. Tapi Alhamdulillah lah, sebenarnya saya dikurniakan mak dan ayah yang positif, mak dan ayah yang redha lah dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan paling penting mak ayah yang tak malu. Langkah pertama macam mana ayah saya nak keluarkan saya, nak bina jati diri saya, dia hantar saya ke PDK, pemulihan dan komuniti. Dalam komuniti tu satu sekolah OKU lah. So saya masuk ke sekolah tu. Sebelum ni saya rasa saya paling susah, tapi bila saya masuk ke sekolah tu ramai lagi kawan-kawan lagi susah. Tu barulah saya boleh menerima lah. Ayah saya pun aktif lah, bawa saya ke banyak event. Kalau ada apa-apa persembahan, dia suruh saya buat persembahan, menyanyi lah, bersajak lah, berlakon lah. Okay. Kalau ada kenduri kahwin, ada DJ, ada karaoke, ayah saya suruh saya menyanyi, paksa lah. Semata-mata untuk nak bina jati diri. Berapa tahun mengambil masa tiba-tiba awak rasa macam awak macam orang biasa? Almost 2 tahun lah. 2 tahun 2 tahun. Lepas saya genap 7 tahun, terus ayah saya hantar saya ke sekolah biasa. Oh, pergi sekolah biasa? Sekolah biasa Darjah 1. Jadi bila masuk sekolah biasa tu masa rasa Syukur kau mesti jadi perhatian semua orang kan? Perhatian dalam sudut yang bila berjumpa dengan budak-budak sebayangan saya yang tak faham, kena ejek tu. Alamak. Kena ejek. Ada yang bukan salah dia orang. Bukan salah dia orang kan. Dia orang ejek pendek lah, apalah, nak tengok saya pelik lah, cakap ada yang takut, cakap saya hantu lah. Ada juga? Dia takut lagi saya kejar dia. Macam tu lah. Tapi benda tu adalah satu proses perjalanan hidup untuk saya ada apa yang saya ada hari ni lah. Lepas saya sekolah rendah, saya masuk sekolah menengah, ayah saya hantar saya ke asrama. Gafar Haba ada asrama. Tahu. Rumah dia duduk asrama tu lah. Walau rumah dekat duduk asrama tu kan. Ayah saya ajar saya beli karya duduk asrama. Sampai tingkatan 5. Lepas tu saya masuk matrikulasi. Lepas tu saya masuk universiti. Sambil graduan dalam bidang? Graduan dalam bidang IT sebenarnya. Orang IT buat kapet. IT. Tapi lepas habis belajar tu, saya anggap tak ada rezeki untuk bekerja lah. Pergi interview, pergi banyak interview tak dapat. Masa tu mula berfikirlah dengan kawan-kawan semua kan, nak buat bisnes. Untuk pengetahuan Dato' dan untuk pengetahuan semua, bisnes kapet saya ni bukan bisnes yang pertama. Bisnes yang keempat. Saya ada 3 bisnes sebelum ni yang gagal. Kau buat bisnes apa mula? Tak ingat lah macam-macam. Di antaranya saya ada kedai Dobi. Ada kedai Dobi lah? Pernah kedai Dobi dulu. Biasalah orang muda kan. Ada kawan ajak buat bisnes, jom buat bisnes. Kita pun macam, tak, tu je peluang yang ada. Sebenarnya Syukur kan, itulah proses dalam kehidupan. Betul? Proses dalam kehidupan yang Allah bagi kita tengok apa yang benda sebenarnya kita nak buat. Kita
nak buat, dan sebenarnya Allah tengah tambah pengalaman-pengalaman pada kita kan, bahawa akhirnya kalau betul-betul kau nak buat satu benda tu, bisnes tu, kau akan jumpa satu benda. Yes. Dan akhirnya syukur jumpa bidang kapet. Betul. Lagi hebat. Lagi hebat syukur. Kau bayangkan kau buat kapet untuk rumah Allah. Gila kan. Bayangkan orang hari-hari sujud kat sini pakai ni apa semua kan. So saya rasa banyak pahala kau kan. Kau kalau ni bukan kau kat syurga ni, kau memang ahli syurga. Ini ahli syurga tau. Saya kena duduk sini. Ahli syurga ni. Ahli syurga. Kau jangan lupa aku. Kan kalau kau nampak, kalau kau ada syafaat kecil tu, ingat-ingatlah nama Rosyam tu. Mana tahu nasib aku kan. Boleh. Jadi okey, kau bisnes kapet ni berapa modal kau start? Kosong. Sebab apa? Dulu ada duit modal tapi dah rugi 3 bisnes. Okey. Itu yang modal yang pertama saya bagi bapak kau bagi. PTPTN. Dulu masa belajar duit simpan. Okey. Masa belajar dulu kan duit tak pakai banyak sangat. Saya jenis orang yang saving lah. Belanja untuk makan je ke kan. Jadi ada. Jadi PTPTN tu kau rolling balik kau tengok. PTPTN tu bukan dia habiskan beli handphone ke beli apa sekarang ni. Aku first time aku jumpa orang buat duit PTPTN, dia simpan rupanya dia ada target. Memang dia berhutang dengan PTPTN. Bayar kan? Bayar dah. Dah habis dah? Kau bayang kan? Langsam tu. Kau bayar langsam? Langsam. Bayangkan syukur dengan orang lah. OKU boleh bayar PTPTN habis. Dan duit PTPTN tu pula digunakan untuk memulakan perniagaan. Buat sedut tu lah kan. Jadi modal tu masa mula tu memanglah ada modal sendiri semua. Lepas tu memang dah tak ada. Betul-betul masa tu memang jatuh duduk. Sampai saya pun nak makan pun tak ada duit. Pernah nak makan tak ada duit. Lepas tu sewa rumah pun kena pindah rumah yang lebih murah, rumah yang uzur, rumah yang memang ni lah. Masa tu yang tahu pasal kesusahan saya ni memang family saya je. Saya betul-betul masa tu macam berfikir kan, adakah ini adalah perjalanan hidup saya lah. Tapi masa tu inilah bezanya orang yang ada pemikiran yang berjaya dengan orang yang tak ada pemikiran yang berjaya. Maksudnya orang yang fikiran positif yang berjaya ni adalah di saat dia jatuh, di saat dia paling bawah, di saat dia paling down, dia punya eager nak bangkit kembali tu kan ada. Beza dengan orang yang tak ada pemikiran berjaya ni adalah orang yang dia layan perasaan dia. Melepek tu. Dia anggap tu bagai takdir. Takdir lah, dia macam nak buat macam ni, redha ke apa kan. Jadi saya masa tu lah saya bangkit balik dengan ada sedikit basic IT. Keyakinan. Ya, betul. Keyakinan, basic IT. Basic IT sebab apa? Saya buat marketing iklan kapet saya ni melalui internet lah. Memang kau pakai lah benda tu, kau belajar kan. Kau pakai lah kan. Macam sekarang pula zaman digital macam ni, memang iklan tu daripada situ. Dan kelebihan yang ada pada kau ni membuatkan orang rasa betul ke, jom try, tengok buat kerja bagus kan. Tentu. Tapi masa mula dulu tu masa saya nak buat bisnes kapet ni memang ada cabaran juga lah. Itulah aku macam pelik macam mana kau nak buat bisnes kapet, kau nak angkat kapet macam mana kan. Aku tak tahu macam mana kau buat benda tu kan. Masa mula-mula tu memang nak mendapatkan kepercayaan customer. Yalah kalau kau jumpa aku kan, kau cakap saya nak pasang kapet, aku tengok kau macam atas bawah kan. Logik ke kau nak pasang kapet ni kan. Masa tu memang pernah kan ada customer yang nampak saya je, dia tak bagi saya projek. Ada yang customer yang nak masuk office pun, dia tengok saya, dia tengok masuk office pun dia tak bagi saya masuk. Dia ingat saya datang nak minta derma. Kan ada customer yang dah sebab dia online, saya dah deal online semua, dah hantar quotation, email semua. Bila nak jumpa face to face, sign agreement semua, dia tengok saya macam, you mampu ke buat ni? Kan pernah dulu. Tapi itulah kan, kalau saya sebenarnya dia orang ni pun tak dipikir. Sebenarnya bukan kau yang buat. Kau ni businessman. Kau yang arahkan orang buat. Bos. Kalau aku buat bisnes kapet, bukan aku yang pasang. Kan dia orang pun tak fikir. Jadi yalah, persepsi orang. Persepsi pada mulanya lah kan. Orang tak kenal, orang tak tahu. Job pertama kau, siapa bagi? Ada satu office dekat KL. Itu pun okey, job pertama tu sebenarnya saya buat kapet ni memang benda yang saya tak pernah terfikir langsung pun. Okey. Macam mana dia mula? Mula dia ketika itu saya memang blur, jatuh, tak tahu nak buat apa tapi walaupun saya tak tahu nak buat apa, saya positif tau. Setiap hari saya akan bangun paling awal, saya akan keluar pada rumah. Saya takkan duduk rumah sebab rumah ni sebenarnya adalah satu aura yang negatif. Maksudnya bila kita balik rumah kita akan rasa macam penat, kita akan rasa macam nak lepak kita rasa macam tak nak buat apa-apa lah. Jadi kalau saya cakap pada usahawan kat luar yang mana yang buat bisnes, jangan duduk rumah kan. Sebab rumah ni aura dia memang aura yang buat kita rehat, buat kita malas lah. Jadi saya setiap hari saya akan keluar rumah, saya akan lepak kat Kopitiam mana-mana, saya order satu air, saya duduk lah, saya ada laptop saya, mainlah internet apa-apa satu hari tu. Tapi saya share dengan kawan-kawan saya cakap saya nak cari peluang lah. Dia kawan saya seorang lah, dia call saya, dia dekat office dia nak pasang kapet dia kan tu.
Dia cakap kapet ke ni? Kapet benda Kau agak-agak kau perli aku ke apa kan? Kapet ke tu kan. Kau cari Pakistan lah kan. Saya cakap tak ada syukur. Ini projek ni apa kalau kau datang insya-Allah kita boleh tolong dealkan lah kan. Datang saya cakap macam saya datang pun saya bukan tahu apa-apa. Kan. Tapi oleh kerana masa tu saya dah ada celik IT sikit, saya Google dekat internet. Saya cari kontraktor kapet. Saya cakap tolong ikut saya esok, kita ada satu site visit. Tengok. Alhamdulillah lah yang kontraktor ni dia banyak bantu saya lah. Dia bawa saya pergi site, dia tolong ukurkan, dia tolong bagi harga, and then saya just mark up harga dari situ je. Masa tu memang orang cakap tak ada modal, tak ada apa. Minta deposit dengan dia. Deposit. 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 Kau memang tak ada modal masa tu. Bukan tak ada modal, negatif lagi. Negatif Lepas tu minta deposit dengan dia sebab kilang semua dia nak cash kan. Jadi minta deposit dengan dia. Alhamdulillah lah projek tu saya deliver. Deliver dan benda tu dan dalam masa yang sama saya dah set up company. Bro, orang IT buat kapet. Orang OKU bayar PTPTN langsam. Orang OKU guna duit PTPTN tak habiskan. Tapi itulah modal untuk berniaga pada awalnya. Walaupun perniagaan dia 3-4 tu jahanam. Tetapi ada sejarah, ada permulaan kan. Berapa pekerja sekarang? Ada 5 orang pekerja. 5 orang pekerja. Dan saya punya bisnes bukan setakat dekat KL dan Selangor. Office saya kat Bangi. Tapi saya punya servis boleh pasang kapet seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia? Kau biar betul. Kau agak-agak lah. Hari tu berbalik pada Kelantan, daripada Terengganu, Johor. Ni hari ni kita nak pergi Perak. Seluruh Malaysia kita boleh, alhamdulillah. Mungkin ada orang yang nak buat kapet AJK, ataupun ada orang yang berbesar hati untuk infakkan duit kapet. Itu pun memang biasa kita buat lah. Maknanya kalau macam kata sekarang, kalau macam saya nak bagi infak, jangan mana awak simpankan duit tu, kalau ada mana-mana awak pergi awak infak lah. Itu ada 2 cara. Yang pertama, kalau macam contoh surau ni, orang tu memang spesifik dia ada duit, dia nak infak kat surau dia sendiri. Maksudnya ukur, and then kita kira-kira okey ini amount dia. Dia pun setuju, pilih yang sesuai dan dia pun bagi duit kat saya. Yang kedua, ada juga orang yang buat monthly, maksudnya setiap bulan dia masuk duit kat saya. Dia cakap macam Datuk cakap tadi lah, mana-mana surau yang dia nanti tolak sebahagian portionnya, masukkan duit saya. Macam tu. Itu pun ada jugalah. So memang sebenarnya ramailah orang-orang yang buat macam tu untuk dia dapatkan sedikit pahala lah. Yalah, pahala orang lain lah. Dalam menjaga-menjaga pun syukur fikir juga kan untuk orang dapat pahala daripada perbuatan-perbuatan tu. Betul. Impian kau nak jadikan bisnes kau ni besar mana? Impian saya besar. Memang saya nak orang cakap pasal kapet je ingat saya. Tak ada orang lain lah. So memang itu antara impian saya sebenarnya. Budak aku kalau nak order kapet, aku order budak kecil tu. Sebab apa? Lagi satu impian saya adalah saya memang nak besarkan company dan ada staff yang ramai sebenarnya. Sebab saya pernah rasa tak ada kerja. Saya pernah rasa tak ada duit. Saya pernah rasa hari ni ada tak orang yang simpati dengan saya untuk terima saya bekerja. Jadi saya nak hari ni orang-orang kat luar yang mana mungkin belajar tak pandai tapi dia ada tubuh badan yang sempurna, dia mungkin ada skill kan. Skill penting tu kan. Skill kan. Dia nak belajar. Jadi saya boleh bimbing, tapi dalam keadaan company saya yang kecil sekarang, saya tak boleh dah terima ramai orang. Sebab saya setiap hari dah tahu ramai orang PM, orang DM saya dekat Facebook, dekat IG, ada kerja kosong tak? Jadi kadang-kadang saya macam apa lagi yang saya nak boleh offer dekat dia. Jadi saya tak tahu. Okey, jom kita doakan perniagaan kapet syukur ni membesar, dan impian dia untuk ramai staff tu bukannya dia nak belagak ramai staff, tapi dia nak membantu orang yang tak ada kerja kat luar sana kan. Selain daripada berniaga ni, kau tak nak buat berniaga lain? Okey, selain saya buat kapet, sebenarnya saya terlibat dalam ceramah motivasi. Saya beri ceramah motivasi untuk sekolah, pembelajaran sekolah, untuk usahawan, untuk golongan kerajaan dan swasta. Bagaimana hari ini menerima diri dan sama untuk positif dan bersyukurlah. Itu ceramah motivasi saya pun buat seluruh Malaysia juga. Sebenarnya kau yang orang yang paling tepat nak cakap benda tu kan. Orang nak cakap positif, negatif. Sebab saya dilahirkan dalam keadaan serba kekurangan. First, saya lahir dalam keadaan macam ni. Kedua, saya bukan datang daripada keluarga yang kaya. Biasa-biasa je, ayah kerja askar je. Jadi tak ada apa-apa kelebihan pun. Hari macam mana saya boleh keluarkan diri saya jadi outstanding untuk saya yang bina sendiri. Jadi saya ceramah motivasi. Dan dalam masa sama saya juga ada tulis buku lah, macam tu lah. Mana buku tadi? Wah, ni buku kau ni. Buku saya ada 2. Inspirasi syukur. Takdir itu anugerah. Ni dia, buku syukur. Tengok.
Engkau tulis sendiri ke orang lain tulis? Saya tulis. Saya tulis. Ni inspirasi syukur ni adalah kisah hidup saya. Yang memang daripada lahir macam mana semua orang nak tahu kan. Perjalanan hidup saya, macam mana saya menerima diri saya kan. Macam mana saya membesar sebagainya. Kau orang belilah buku ni. Buku ni dia tulis, dan juga kalau kau rasa buku ni best, kau beli banyak sikit, lepas tu kau bagi infak kat orang. Betul. Supaya ilmu tu berjalan kan. Betul? Kan? Kalau ada orang lain dia OKU, dia ada kaki, mungkin dia ni, tapi tengok fizikal ni memang jarang jumpa macam ni. Ada tak ramai tak macam ni punya fizikal? Tak ada, saya lah. Kau seorang je? Takkan kau seorang. Kau semua kau seorang. The one and only. The one and only. The one and only, syukur. Saya sebenarnya tu adalah pemegang Malaysia Book of Record, the shortest man in Malaysia. Don't play. The shortest man in Malaysia. Lelaki dewasa terpendek di Malaysia. Tetapi mempunyai impian yang tertinggi kat Malaysia. Kau tak minta dia tu. Kau minta kat dia, Malaysia buat rekod. Bagi aku sekarang, aku memang lelaki terpendek kan, tetapi aku adalah lelaki yang mempunyai impian tertinggi. That one you give me another certificate kan. Betul lah. So itulah. Betul. Kau tak ada orang lagi pendek daripada kau? Tak ada. Kalau ada pun budak-budak lah tu, kategori budak lah. Saya dewasa lah kan. Dia tak tahu jangan kau tiba-tiba balik kan nak potong kaki lawan rekod saya, jangan lah. Agak-agak kau nak kaki aku. Aku berbual dengan syukur ni. Kadang-kadang kita berbual dengan orang lain yang ada OKU ni, dia orang cepat meruntun. Tapi saya berbual dengan awak ni, saya rasa awak lagi positif pada saya. Orang Melaka. Awak kasar sikit. Kasar kan. Orang Melaka. Yalah, aku tahu lah bini aku Melaka. Aku mula kahwin tu, dia cakap, cilaka kau. Dia macam tu kan. Sebab juga belah majlis tanah ni dia cakap Negeri Sembilan sikit. Sebab kadang-kadang memang normal orang OKU ni sebenarnya very sensitif. Sensitif. Kadang orang pandang sikit pun dah rasa malu. Kan orang cakap sikit dah rasa malu. Jadi saya nak didik lah orang OKU terutamanya lah kan. Bukan orang OKU, kadang orang yang sempurna pun. Sekarang ni aku nak tanya dengan kau. Boleh tak kau cakap dengan kamera tu? Ni, aku nak cakap kepada kau, tolong bagi tahu pada orang yang sempurna tu macam mana yang patutnya ada kekuatan. OKU tu memang OKU lah kan. Tapi orang yang sempurna, pertama sekali jangan sensitif lah kan. Dengan diri. Kadang orang kat luar ni dia fake tu. Maksudnya hari ni dia nampak happy, nampak gimana, tapi sebenarnya dalaman dia kan fake. Kita tak nak, macam saya hari ni apa yang dah ternampak, apa yang semua nampak dengan saya punya bahagia lah. Istilah bagi bahagia ni bukan arti kita ada banyak duit. Bukan kita hari ni ada job hari-hari, tak ada. Bahagia kata hari ni benda daripada dalaman diri, yang mana daripada dulu saya tak ada apa-apa, sekarang ada something yang saya boleh share. Bahagia. Sebab bahagia ni tak boleh jual beli. Bahagia ni buat hati kita tenang, dan orang yang tenang insya-Allah akan selalu menang. Orang yang tenang insya-Allah akan selalu menang. Jadi khasnya pada orang-orang muda sekarang ni kan. Yalah, sekarang ni kau tengoklah dengan COVID ni apa semua, dengan ekonomi pun teruk. So apa kau punya saranan pada dia orang? Pertama sekali adalah keep positif. Kena positif. Jangan macam yelah dengan keadaan ekonomi sekarang kan. Kena positif. Kena cepat-cepat move on. Let go. Kalau mungkin dah sebelum ni kena buang ke ataupun apa semua, mesti ada hikmah di sebaliknya. Jangan layan perasaan tu sangat. Jangan layan benda tu. Jangan layan takdir tu. Betul. Takdir tu Allah boleh ubah. Minta kepada Allah. Kalau nak layan, satu hari nak menangis ke, nak melepek kat rumah ke, besok bangun positif. Terus. Ini bukan aku cakap tau. Aku rasa aku pun malu sekarang ni. Dia dengan serba kekurangan, dia punya fikiran yang positif, dan dia dah berjaya. Yang masyuk ke? Sekarang sebulan berapa kan? Boleh lah. Tak nak kira tu. Pasal kau sampai tak boleh kira ke apa? Tak boleh kira. Sampai tak boleh kira ke apa? Boleh lah, alhamdulillah. Mampu bayar gaji pekerja. Mampu. Hari ni alhamdulillah lah. Benda paling penting hari ni kan, saya rasa kehidupan saya lebih baik daripada sebelum ni. Itu je. Maksudnya awak macam, yelah, ada orang macam dia bila lahir OKU dia rasa macam Allah tu tak adil. Hebat kan ni? Boleh lah. Hebat. Orang terpendek yang hebat. Tidak maknanya kau dapat ni kan. Kau dapat apa? Dapat anugerah orang yang the shortest man in Malaysia yang hebat. Wah kan, Malaysia buat rekod. Betul kan? Tapi aku sebenarnya aku rasa legenda. Kalau untuk diri sebelah saya separuh je. Tak, itu orang yang rendah. Tetapi bila berdiri dengan orang yang tinggi, pengalaman, kejayaan, pencapaian, adakah serendah orang yang tinggi atau setinggi orang yang tinggi? Itu yang kita kena fikirkan dalam kehidupan kita.